Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hari Sabtu yang cukup ceria, cuaca pun sangat best hari ini. Cantik sahaja dan kami bersama anda pada hari ini untuk menemani anda sepanjang 1 jam ini. Saya Segita dan bersama saya Syira. Betul tu Sugi. Hari ini hari Sabtu 8 April 2023 bersamaan dengan 17 Ramadan 1444 Hijrah. Hari ini dah pun 17 Ramadan. Maksudnya insya-Allah lagi 2 minggu macam tu kita akan sambut Hari Raya Aidilfitri. Dan hari Sabtu ini saya percaya pasti ada ibu bapa di luar sana yang akan bawa anak-anak mereka untuk kata orang pergi membeli kelengkapan barang raya, pergi beli baju raya dan sebagainya. Sugi. Ya, betul. Dan Syira, saya sewaktu dalam perjalanan ke Seri Pentas ada satu lagu raya ni macam dah stuck kat sini tau. Lagu apa tu? Raya 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 raya, selamat hari raya. Cik, awak lah terbawa mood raya ni sebab di WHI hari ni pun kami nak bawakan mood raya untuk membuat kuih biskut raya memori Nostalgia biskut raya. Betul, Wow, betul. sekarang ni pun saya nak tanya Syira, ya, silakan. kalau Syira, antara biskut ataupun kuih raya yang awak paling gemari? Saya suka sangat biskut sarang semut. Awak tahu biskut sarang semut? Saya pernah dia warna dengar. kuning, ada macam chocolate chip ataupun chips orang letak ke atas tu. Sarang hiu. Belum lagi. Macam Sugi suka kuih raya? Saya suka macam-macam biskut, tapi antara yang saya memang suka adalah dia apa, biskut makmur kalau letak biskut dalam makmur yang mulut ada putih-putih kat luar tu. Yang manis-manis tu kan. Sedapnya biskut makmur. Banyak yang saya suka dan saya pasti anda di rumah yang sedang menonton sekarang ni ataupun Syira yang sambil-sambil menonton sedang membuat biskut raya. Ya, itu kalau kat rumah tengah buat biskut raya. Tapi kami di pekarangan Seri Pentas ni, walaupun pekarangan ni sangatlah besar, tetapi kita dah mula pembau aroma biskut raya yang ada di belakang kita ketika ini. Setuju sangat. Ada tak nanas, ada biskut makmur, ada macam-macam lagi biskut. Ada, kalau dalam bahasa Tamil kami panggil aci muruka. Apa tu? Kalau di belakang tu aci muruka. Nanti saya nak kongsikan lah yang kuih apa nama dia dalam bahasa Malaysia? Tak apa, dia nampak macam aci muruka lah. Nanti saya kongsikan apa nama dia dalam bahasa Malaysia. Tapi antara nostalgia Syira jugalah. Masa saya kecil-kecil, sewaktu di Pawali ke apa, kalau mak saya buat biskut, kami suka makan batter dia sewaktu dah habis tu, dah siap-siap tu kan, kita ambil jilat-jilat Calik, jilat. Ya, betul. Kalau awak ada tak memori sebegitu? Memori buat biskut raya, ada buat biskut raya tapi yang mudah untuk dibuat, macam cornflakes madu kan, mudah kan, senang untuk mungkin saya penonton-penonton juga ada sedikit kenangan buat biskut raya. Mungkin selepas waktu bersahur dan sebagainya, anak-anak ni tak tidur dan sebagainya sebab nak buat biskut raya. Excited untuk buat biskut raya ni lain, orang kata Sugi. Setuju. Dan kalau ada mereka yang masih lagi bersama dengan nenek-nenek mereka, pasti akan buat kuih-kuih yang lebih tradisional seperti kuih baulu dan sebagainya. Jadi hari ini kami nak mengajak anda untuk berkongsi memori anda, nostalgia kuih-kuih ataupun biskut-biskut raya yang anda pernah membuat ataupun sedang dalam proses nak merancanglah biskut raya buat tahun ini. Betul tu. Anda boleh kongsikan pengalaman ataupun apa yang anda tengah buat ataupun biskut raya apa yang anda tengah lakukan ketika ini di Facebook kami, iaitu di Wanita Hari Ini TV3 ataupun di IG dan juga di TikTok kami. Baiklah, kita nak ke perkongsian TikTok mengenai aneka biskut raya, dan selepas perkongsian TikTok ini juga kita akan sama-sama memahami dan juga mendalami pengertian nuzul Al-Quran bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah. Jadi jom kita dengarkan dan tonton TikTok ini, jangan ke mana-mana. Salam untuk ilahi bagaikan memanggil
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan, dan alhamdulillah hari ini kita berada pada 17 hari bulan Ramadan, dan alhamdulillah syukur kepada Allah Taala, Allah masih beri kita kesempatan untuk berpuasa, dan hari ini merupakan hari sejarah yang besar, iaitu disebut sebagai hari nuzul Al-Quran. Bila sebut berkaitan dengan Al-Quran, kaitan Al-Quran dengan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah 185, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahawa sesungguhnya pada bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran ada semata-mata untuk, iaitu huda, iaitu menjadi petunjuk kepada manusia, dan wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu untuk menerangkan, iaitu petunjuk itu, dan Quran ini akan menjadikan kita dapat membezakan antara perkara yang baik dengan perkara yang buruk. Itu perkara yang cukup hebat yang disebut sebagai Al-Quran. Baik, bila sebut berkaitan dengan sejarah yang besar dan lipatan sejarah yang besar, iaitu kita ambil 17 hari bulan Ramadan ini sebagai harinya turunnya Al-Quran, maka kita lihat Al-Quran ini Allah turunkan kepada kita mengikut pendapat ulama ada 3, iaitu fasa dia. Mana nuzul Al-Quran tu Allah turunkan Al-Quran tu kepada kita semua. Baik, fasa yang pertama Allah turunkan Al-Quran itu iaitu secara pukal ke Lauh Mahfuz. Mana Allah simpan Al-Quran itu di Lauh Mahfuz. Sebab itu Allah sebut dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-21 dan yang ke-22 iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Sebenarnya yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu, Nabi kita SAW itu bukanlah sihir dan bukanlah syair, tetapi ada Quran yang sangat mulia, dan dia dipelihara di Lauh Mahfuz. Itu fasa yang pertama. Dan fasa yang kedua, Al-Quran ini datang kepada kita, turun kepada kita, iaitu apa? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, iaitu ke langit dunia. Begitu juga maknanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Duhan ayat yang ketiga, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkan pada satu malam yang diberkati, yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan kepada kamu semua. Maknanya fasa yang kedua Allah turunkan Al-Quran ini, iaitu apa? Daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yakni ke langit dunia. Dan fasa yang ketiga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini, iaitu daripada Baitul Izzah ke langit dunia kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, atau disebut sebagai 23 tahun. Baik. Kalau kita lihat Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi SAW itu berperingkat-peringkat kerana apa? Iaitu berkaitan dengan peristiwa, pertanyaan orang ramai, penerangan untuk memberi penjelasan dalam satu-satu hal. Ini fungsi Al-Quran. Sebab itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, sekarang Al-Quran itu dah sampai kepada kita. Bagaimana kita nak ambil Al-Quran itu untuk menjadi pedoman hidup kita, untuk menjadikan diri kita ni orang yang teratur dalam kehidupan beragama. Sebab itu ibu-ibu sekalian, sedang betul yang dirahmati Allah sekalian, saya nak ajak ibu-ibu dan ayah sekalian, iaitu apa? Kita baca Quran hari-hari. Allah beri kita Al-Quran, tapi faham tak kita sesungguhnya Al-Quran itu membisikkan kepada kita setiap kali kita membacanya dengan 5 perkara penting. Pertama, Al-Quran membisikkan kita, iaitu dengan apa? Dengan Al-Quran mengenalkan diri kita ni dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kenal Allah Ta'ala itu daripada Al-Quran. Dan perkara yang kedua, sebenarnya Al-Quran ini membisikkan kepada kita, iaitu apa? Dengan mengenalkan diri kita sendiri. Sebab itu Allah sebut dalam surah At-Tin ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan kau ni manusia sebaik-baik, sesempurna-sempurna manusia. Bagaimanakah sempurna manusia itu? Dengan Allah sebut 5 nikmat yang Allah beri, iaitu nikmat asasiat, asas hidup kita. Nikmat badaniat, Allah beri kehidupan kita dan badan kita. Yang ketiga, nikmat akliat, kita boleh berfikir. Yang keempat, nikmat qalbiat, kita boleh merasa nikmat dan sebagainya. Dan yang kelima yang paling penting, iaitu nikmat imaniah. 5 perkara ini Allah beri kepada kita nikmat, maka sempurna kehidupan kita. Itu perkara yang kedua, dibisikkan Al-Quran itu kepada kita. Baik, yang ketiga, Al-Quran ini datang kepada kita, iaitu membisikkan kita atau berbicara dengan kita, iaitu mengenalkan tempat tinggal kita hidup di dunia ini. Sebab itu dalam Al-Quran ada cerita berkaitan dengan gunung ganang, ada disebut berkaitan dengan hujan, kebun-kebun sayuran, tanam-tanaman, kesuburan dan sebagainya. Jangan buat kerosakan. Ini Al-Quran dah ajar kepada kita. Dan perkara yang keempat, Al-Quran ini datang kepada kita, membisikkan kepada kita, iaitu apa? Iaitu berkaitan mengenalkan kita dengan hukum hakam. Kita solat,
ada hukum solat. Dalam Al-Quran, kita puasa, ada hukum puasa, ada hukum zakat, ada hukum haji dan sebagainya. Itu semua terdapat dalam Al-Quran dan kita dapat hidup terpimpin dalam hidup beragama. Dan yang kelima, yang akhirnya iaitu apa? Al-Quran ini, dengan Al-Quran inilah sebenarnya dia membisikkan kita untuk mengenalkan iaitu apa? Kita dengan negeri akhirat. Allahu Akbar. Kita dapat nampak syurga dengan apa? Dengan Al-Quran beritahu macam mana keindahan syurga. Macam mana cara kita nak masuk syurga. Kita dapat dengan Al-Quran ni, Al-Quran bisik kita iaitu apa? Iaitu kita dapat tahu bahawa nampak neraka dan macam mana Al-Quran beri petunjuk kepada kita, ajarkan kepada kita macam mana kita nak jauh daripada api neraka. Itu semua dia ada di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Al-Quran ini cukup sempurna, cukup mulia. Kita ambillah Al-Quran itu dalam hidup kita yang telah Allah berikan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ambil Al-Quran, hidup dengan Al-Quran, insya-Allah kita akan mendapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan Al-Quran ini berada di sisi kita dan memberi syafaat kepada kita, membantu kita dan membimbing kita untuk menjadi insan yang soleh dan solehah. Cukuplah untuk perkongsian hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Allah Ta'ala. Ramadan Karim. Selamat berpuasa, selamat berbuka dan jangan lupa baca Quran dan cintai Al-Quran. Wallahu a'lam. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kuih dan muih beraneka macam, makalah jangan hanya dipandang. Hari ni boleh pandang je, Syira. Jangan lupa tengah puasa sekarang ni. Tengah hari, lama lagi nak berbuka. Jangan ambil. Jangan terambil biskut ataupun kuih di rumah anda. Okey. Baik, kita nak berkongsi mengenai biskut pertama hari ni, iaitu biskut tak nanas landak. Ada landak tau. Ada landak. Biskut tak nanas ni mesti ada dekat setiap rumah. Mana pun rumah kita kunjung, ini antara kata orang biskut yang wajib ada kot. Betul. Dekat setiap rumah. Legend ni. Legend. Okey, kita bersama dengan Puan Faiza dan juga ibunya Puan Zainab. Sihat ke dua-dua? Alhamdulillah. Sedondon dah macam nak beraya dah. Baju raya. Baju raya cantik baju rayanya. Selalu nanti busy dengan cookies kan. Okey, baik. Mungkin boleh ceritakan sedikit apa istimewanya biskut tak nanas landak ni? Istimewanya biskut ni memang biskut kita panggil biskut orang dulu-dulu. Okey. Kan dia punya sekarang ni kita banyak buat tengok biskut tak gulung, tak yang pakai acuan tu kan. Betul. Tapi tak landak ni tak ramai orang rajin buat. Orang sekarang tak rajin lah. Kita orang masih rajin. Awak masih rajin. Sebab memang rasa macam rumit lah sedikit kan bila nak buat tu, nak potong-potong. Nak buat landaknya tu. Okey, kalau biasa kan, kalau kita lihat kuih tart atau biskut tak nanas ni, ada dua jenis orang. Satu yang rajin macam anda, yang akan buat jamnya sendiri. Satu yang mungkin tak begitu rajin macam saya. Kami berdua. Okey. Yang akan beli jamnya. Bila nak buat jam ni, apa yang sebenarnya memang dia punya ratio yang membuatkan jamnya sangat-sangat sedap? Kalau itu baik mak saya. Okey, baik. Silakan. Okey, pasal jam ni sebab Puan Zainab boleh pegang. sebab kita memang tak pernah beli so far. Jadi jam tadi kita parut dulu. Kita teruskan air dia, keluarkan air dia dan kita sukat. Jadi kita sukat tu kita masuk dalam kuali, adalah gula dia banyak mana. Lepas tu kita akan masak seluruh api lama sampai dia pekat dan macam melekit. Itu sebab dia tahan lama. Baik. Lepas tu kita biar sejuk, baru kita bentukkan bulat-bulat. Tak penat ke Aunty? Saya panggil Aunty boleh? Aunty tak penat ke? Dari kecil, daripada muda-muda tu sampai sekarang buat. Dah berapa lama buat ni? Tunggu. Ini bermula daripada tahun 1993. 1993 saya setahun masa tu. Okey, baik. Daripada kecil lah, daripada anak-anak kecil. Okey, baik. Jom. Boleh tak kalau kita nak tengok cara untuk kita melandakkan atasnya tu? Dia ada lah macam landak macam porcupine Okey, atas. Okey, tadi dah tanya mengenai jam. Kalau pasal batter dia pula, sebab okey, saya jenis yang bila makan tak nanas, saya tak suka dough dia banyak. Saya suka jam dia banyak. Rakan saya di sebelah suka doughnya banyak, jam dia sikit je. Sebab dia punya dough ni kadang-kadang rasa dia macam lemak-lemak manis. Ya, betul. Sedap. Okey, jadi nak buat tapi ada juga yang tak nanas oksigen. Macam karipap oksigen, tak nanas oksigen. Dia tak ada inti. Itu kalau by request pun kita boleh buat juga. Ada juga Ada. Okey, jadi nak buat dough ni apa antara ratio bahan-bahannya? Okey, untuk buat dough ni, rahsia dia bagi dia sedap. Dia rangup tapi cair di mulut tu. Bahan utama dia minyak sapi. Minyak sapi, minyak lain tak jadi. Minyak itu kita tak pakai minyak lain. Nanti dia minyak sapi saja. Butter, minyak sapi. Baik.
Lepas tu kuning telur, tepung dan gula, itu sahaja bahan dia. Bahan dia simple je, tapi kena ada minyak sapi key dia. Kata kunci dia. Kuncinya. Okey, ni dia nak tunjukkan macam mana nak masukkan jam dekat dalam. Ada saran-saran lebih tak kalau saya nak cuba? Boleh. Okey, saya ambil, tak apa. Tak apa, awak boleh. Ketika. Okey, satu untuk Okey, terima kasih Sugi. Okey, satu untuk saya. Okey, kita cubalah. Kita gentil sama-sama boleh ya? Tips nak dapatkan saiz yang sama, pakai spoon. So setiap orang siapa pun buat saiz yang sama. Okey, baik. Okey, saya nak tanyalah, memandangkan Puan Faiza bersama dengan ibu hari ini kan. Sewaktu kecil-kecil raya kan, apa antara nostalgia atau memori awak bersama mak sehingga hari ini masih lagi segar diingatkan kata orang. Membuat biskut raya ni. Syirah nak cuba dahulu? Syirah nak cuba tapi tak apa ke kita tak ada satu isam tangan? Boleh ya. Okey, saya ambil tu. Mungkin Puan Faiza boleh kongsikan memorinya. Memori dia balik sekolah, bersila. Kan kita dah tukar balik bersila. Sibuk menolong buat biskut raya. Tapi kita siap satu makan satu. Siap satu makan satu. Baru saya nak tanya, jujur pernah tak masuk dalam mulut? Memang pernah lah kan? Itu tak pernah. Okey, saya nak tanya Aunty pula. Okey, ke Syirah nak tanya? Saya nak tanya Aunty, macam sekarang ni kita melihat kepada inovasi banyak biskut raya. Macam tart nenas sekarang ni bukan sahaja tart nenas tapi ada juga coklat tart nenas, ada juga blueberry tart nenas. Macam Aunty sendiri, macam mana penerimaan untuk kata orang moden-moden ni lah? Bila orang kata masa berlalu kan, jadi banyak perubahan berlaku dalam industri biskut lah. So Aunty tetap juga suka guna yang nenas sebab dia ada customer apa ni orang kata sentimental value. Dan juga masih banyak permintaan dengan tart nenas yang bentuk macam ni lah. Saya ni tangan kiri sedikit kiri boleh lecuk. Sedikit kekok ya di sini. Sebab tu saya tukar glove ke tangan kiri. Betul, awak baik. Bila Aunty bercakap mengenai sentimental value tu, Aunty sendiri waktu Aunty kecil lah. Sekarang Aunty bersama dengan anak. Tapi memori Aunty, nostalgia Aunty membuat kuih bersama dengan ibu Aunty ataupun adik-beradik di rumah. Mungkin Aunty boleh kongsikan apa beza dahulunya dengan sekarang? Okey, dulu kan waktu bila dulu bekerja kan, bila dah berhenti kerja, tak tahu nak buat apa kat rumah, tu yang buat biskut. Bawah sekali. Jadi bermula dengan biskut ni bersama dengan anak lah, anak-anak gitu. Okey, Puan kita nak tanya Lepas tu bila kita buat dengan anak-anak dan mereka suka kan, terutama ni suka biskut. Dan kawan-kawan pun suka kan. Jadi itulah kami meneruskan lah untuk buat bisnes. Sweet. Okey, saya nak tanya bagaimana jadi ke biskut tart nenas terlandak? Wow, lagi cantik. Betul landak. Betul-betul jadi maksudnya. Ya, berbentuk landak. Boleh lah boleh. Tapi walaupun sangat. Ini betul-betul rajin ni. Oh, ini memang dah sangat rajin. Sangat rajin. Okey, kalau perlukan bantuan raya ni panggillah saya. Bolehlah. Kita ada pembantu tambahan. Baiklah, Puan Zainab, kita nak tanya juga biskut tart nenas ni kan, adakah sekadar menerima tempahan ataupun dia sekadar popular waktu raya ataupun di luar waktu raya? Adakah permintaan di luar waktu raya? Kita menerima tempahan untuk di luar waktu raya lah. Waktu raya ni kita buat dan ambil tempahan. Di Bali pun ada orang order. Di Bali ke Chinese New Year pun kita buat juga. Okey, baik. Dan mungkin Puan Faiza. Saya dah seronok dah buat kat sini. Puan Faiza boleh kongsikan antara biskut raya yang dijual pada tahun ini dan kalau ada yang nak buat tempahan lah kan. Awal mana harus mereka berikan order dia? Order sekarang ni masih boleh order lagi. Kita tengah massive production sekarang, tengah pulun. Massive production. Ya, tengah sebab ini kita ada lagi 2 minggu je ni kan. Betul. Raya. Kita ada biskut makmur, kita ada 11 jenis termasuk agar-agar kering. Oh, agar-agar kering. Agar-agar kering. Ada ini agar-agar kering. Ada agar-agar kering. Ini pun very traditional. Ya, itu dalam tu apa benda saya nampak macam bentuk strawberry. Ini tak nanas juga. Kita buat bentuk jambu. Ada pelbagai bentuk ya tak nanas ni. Macam dalam ni inti apa ni? Sama inti nanas. Cuma bentuk jambu kita masuk dalam hamper cantik. Strawberry ke gajus ke? Jambu. Ini jambu nampak. Oh, ni jambu ya tuan-tuan dan juga puan-puan. Jambu air. Comel je. Okey, nampak macam jambu lah. Jambu air. Okey, baik. Dan Instagram ni tadi dah kongsikan ke? Instagram atau Facebook? saya Zaza. Zaza
_pastry_home. Zaza Pastry Home. Zaza Pastry Home. Baiklah, terima kasih banyak kita ucapkan kepada kedua-duanya. Dan juga Sugi, kita nak dengar juga apa kata orang ramai mengenai nostalgia biskut raya mereka. Jom kita tengok. Uish, penatlah. Penuh juga ni kakak ni. Kuih raya saya paling suka kuih tak nenas lah. Sebab dia. Sebab saya pergi mana-mana mesti nampak tak nenas. So, terus belilah. Senang. Okey, Damai suka samprit susu ni sebab daripada kecil lagi Damai duk suka makan samprit susu ni sebab mama selalu buat kat rumah samprit susu. Okey, untuk biskut raya saya pilih Almond London sebab tu kuih favourite mak saya. Almond London, saya ada coklat, dia ada kacang almond. Simple kan? Okey, favourite saya akan cuba tak nenas dan juga semprit. Ini adalah dua yang saya tak tahulah. Every year lah kalau raya tu wajib saya cuba kedua-dua ni dan ini antara favourite saya kot. Tapi saya tak tahu kenapa dia dah jadi macam satu rutin kewajipan setiap raya mesti nak kena ada tak nenas dengan semprit tadi. Saya biskut raya favourite saya apa-apa biskut yang melibatkan cheese dan susu. Jadi saya sangat suka benda-benda yang melibatkan cheese dengan susu. Sebab mak saya selalu buat benda-benda macam tu dulu. Jadi sekarang banyak orang buatkan juga. Jadi alhamdulillah saya masih terpikat dengan kuih-kuih yang melibatkan cheese. Macam susah je buat biskut-biskut ni. Baru buat 2 tadi, potong-potong dah penat Okay. Dah berpeluh ya? Dah berpeluh. Okey, saya nak bacakan komen-komen daripada penonton. Kita mulakan dengan komen Afina Lia. Katanya seronok bila tiba raya dulu buat kuih dengan kakak. Emak, pastinya kuih bahulu dengan kakak, pastinya kuih semprit tak tidur selepas sahur. Bestnya rindunya. Dan komen daripada Zaida. Dan satu lagi daripada Lina Zalina. Katanya saya paling suka biskut kelapa bulan sabit dan juga putu kacang. Dulu-dulu orang tua yang buat sehingga kini biskut tersebut mesti ada di setiap Aidilfitri di rumah saya. Itu dia antara biskut raya kegemaran rakan-rakan kita di Facebook. Baik Sugi. Ya. Seperti mana Afina katakan tadi, buat biskut bersama dengan emak, kakak kita juga ada 2 orang adik-beradik bersama kita, Naziha dan juga Nazimah. Okey, adik-beradik yang sangat tinggi ya. Okey, baik. Naziha, inilah yang saya katakan tadi, aci murka yang namanya kuih loyang ataupun kuih ros. Okey, baik. Dia memang special sangat sebab bila dah start makan memang tak boleh stop dan harus rangup kan. Jadi Naziha dahululah saya nak tanya. Naziha boleh kongsikan macam mana awak belajar nak buat ni sebab ada orang dah bertahun-tahun dia cuba buat tak jadi tau. Betul. Asalnya memang dulu mak buat lah. Memang daripada kecil lah memang mak buat. Dulu mak buat kita tolong cungkil-cungkil macam tu lah. Angkat macam tu kan. Tapi terpaksa je lah sebenarnya kan. Terpaksa kan. Tapi lama-lama mak jual, kita tolong and then kita sambunglah buat. Sebab ada permintaan pun sama jadi kita ni lah buat lah. Perbesarkan sikit lah. Okey, baik Naziha. Awak tadi awak cakap awak belajar daripada mak awak. Sekarang ni kalau kita tengok orang-orang muda ni kurang sikit lah buat kuih raya. Terutamanya kuih raya yang tradisional yang agak renyah macam ni. Kenapa terpanggil untuk meneruskan ibu awak punya ajaran ni? Asalnya ialah macam mak dah buat, lepas tu kita je yang tolong dan ada permintaan yang tinggi lah sebab bukan semua orang boleh buat lah macam tu lah. Kalau kadang buat tak sama kan, tak rasa lain macam tu. Jadi bila kita dah tahu tu ada permintaan, kita buat terus buat macam tu. Okey, Naziha dan juga Naziha. Kalau mak saya tengah tengok sekarang ni, dia mesti tengah fikir, kalau masa Deepawali mak suruh duduk depan kuali tu tak nak tolong. Hari ni boleh awak berdiri depan tu. Dia kata panas lah ni lah tu lah. Okey, awak saya nak tanya, kuih loyang ni dibuat daripada tepung beras. Tapi apa yang membuatkan dia tak jadi kadang-kadang, Najimah? Dia lebih pada cara kita jaga api. Sebab kalau terlampau panas sangat, so dia akan efek. Macam contohlah, ini contohlah saya tak buat tadi. So terlampau panas ataupun api tu tak cukup panas, dia akan jadi tak cantik lah. Sekarang ni api tak cukup panas lah. Okey. Dan ratio-nya pula macam mana? Ratio. Okey, Naziha. Okey, silakan. Macam ni kita ada tepung beras. Sebenarnya asal dulu tepung beras sajalah sebab tu dia
tekstur dia macam keras sikit. Sekarang kita sambil kita bancung boleh? Boleh. Kita bubur tepung beras. Tepung beras terlebih dahulu. Sebenarnya macam ni kita buat portion untuk secawan lah. Satu cawan tepung beras. Secawan boleh dapat berapa banyak? Banyak sebenarnya kuih ni dia punya ni dapat banyak tapi nak buat tu lambat. Dia buat buat tu yang ambil masa. Macam ni kita tambah tepung gandum. Satu cawan tepung beras, satu cawan tepung gandum. Okey, baik. Dan kita bubur gula 3/4. Okey, baik. Kalau sebab tak nak manis sangat kan. Then kita boleh bubur telur 2 biji. Okey. Dan santan. Santan kita tak boleh nak pakai santan yang terlampau pekat sebab dia kalau bila lemak dia tak akan lekat pada acu. Okey. Dia kalau dia terlampau dia tak lekat pada acu dia akan turunlah jatuh. Dia akan jatuh, dia tak lekat. Dia tak jadi larus tu. Okey, baik. Dia tak boleh lemak sangat. Okey. Kuih loyang ni antara memori saya adalah mak saya selalu buat dengan arwah nenek saya. Lepas tu dia cuba, saya pun selalulah selit-selitkan dia buat. Hari ni saya nak cuba, boleh ya? Boleh. Okey. Silakan Sugi. Saya tengok dari jauh Sugi. Okey, yang ini. Okey, dia ada tips tak? Acuan ni kita kena rendam dalam minyak dahulu ke apa? Rendam dan lama. Kena rendam lama. Rendam lama. Alamak. Kena lama. Okey. Selalunya dia akan ada bunyi tak? Ada bunyi sampai hilang bunyi tu dan baru kita celup dalam. Sejujurnya saya tak dengarlah bunyi apa. Tapi kita celup je Sugi. Bunyi celup je. Dia akan buih lah. Kalau minyak tu panas, dia akan buih naik. Okey, ni. Minyak panas, buih dah naik. Rasanya jadi ke tak? Saya rasa jadi, Sugi. Saya jampi je. Jadi, bila nak keluarkan? So, dia boleh angkat. Goyang-goyang. Goyang-goyang sikit. Dia goyang. Dah nampak. Angkat. Mencabar. Angkat terus. Tak. Sikit lagi boleh jadi. Okey, baik. Saya nak tanyalah kan biskut Rose ni kalau kita nampak ianya digoreng dalam api yang sangat banyak, dalam minyak yang sangat banyak. Macam mana kita nak pastikan dia betul-betul kering daripada minyak sebelum letak dalam ni? Sebenarnya kita akan selalu angkat biar untuk buat tisu lah. Tapi ikut mana pun kalau kita dah berminyak memang akan ada rasa minyak. Tapi ni less ni lah kira memang kurang minyak lah. Memang dah tos sekering-keringnya lah kiranya. Okey, baik. Saya nak tanya satu lagi tips supaya batter dia tak melekat terus kat acuan. Ada apa-apa tips tak? Ada tips. Sebenarnya setiap acuan baru dia akan lekat tau. Betul. Kita ada tips pecahkan telur dan kita acukan macam ni. Kita pecahkan telur. Kita rendamkan dengan telur. Kira macam kita buat acu ni lah. Buat telur dan kita bubur. And then next step tu dia akan tanggal mudah daripada acuan. Baik. Okey, penonton di rumah terus pergi beli acuan, cuba dan kongsikannya bersama dengan kami. Baik. Instagram anda Facebook, Instagram dengan TikTok saya Koiziha. Koijihe. Okey, baik. Bolehlah buat tempahan untuk raya. Okey, baik. Saya nak cuba lagi. Tapi sebelum tu apa kata kita saksikan aneka biskut dan kuih yang dikongsikan di TikTok. Jom kita tengok. Okey. Dengar tabu berbunyi sayu, dengar kawan menyanyi merdu rindu pada desaku. Asyik biduk di kayu laju, asyik unggas beragu merdu masih tidak ku jemu. Musim silih berganti, ada tetap di hati. Insan berkasih bersatu hati. Syirah, di awal tadi saya dah sebut kan antara kuih kegemaran saya adalah kuih makmur. Saya ingat kuih makmur. Dan sekarang ini kita bersama di stesen kegemaran Sugi lah, iaitu untuk kita lihat cara untuk kita buat kuih makmur dan juga nostalgia bersama dengan Encik Wan Nur Zamran. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Chef. Dah berapa balang dah Chef buat? Actually terus terang untuk musim perayaan ni kami di Merah Bauke, kita ada buat perniagaan biskut juga. Kami biskut makmur ni kita
kita bawa untuk makan sendiri je. Tapi untuk hari ini bawa lah. Untuk hari ini bawa lah. Terima kasih, Chef. Okey, Chef. Ada. Chef, sebelum nak teruskan dengan perkongsian resepi, saya ada soalan yang sangat-sangat penting. Semalam saya tanya tim saya juga. Biskut makmur dengan biskut Arab dan mungkin kita boleh selitkan biskut suji. Apa bezanya? Okey, pertama biskut suji dia tak ada gunakan tepung suji. Ramai orang ada miss, dia ingat kalau biskut suji dia ada gunakan tepung suji. Ingat biskut suji, ingatlah saya. Okey, ya suji bukan. Okey, tapi biskut makmur biasanya dia ada inti dalam dia. Ada inti kacang betul. Inti kacang. Kalau orang tak kurma, so it can be sebab because tahu saya kalau di Arab memang ada biskut yang similar macam ni tapi different konsep nama makmul. Saya rasa kita influence daripada sana sebab kita jadi R lah kan makmul. Tapi biskut Arab biasanya biskut Arab dia tidak ada inti dan dia tidak ada salut dengan coating sugar di end. Itu je main difference dia. Tapi biskut Arab dengan biskut makmur, dough dia sama je? Almost similar. Mungkin resepi tu ada sedikit tapi bahan yang digunakan tu hampir sama. Baik. Bahan dia adalah minyak sapi dan tepung lah. Baik. Sekarang ni kita pun sebenarnya tak sabar nak menyertai chef untuk buat. Boleh? Boleh. Baik. Resepi ni adalah resepi memang tradisional, resepi arwah my mother. Baik. Memang dari saya kecil-kecil dulu memang mak jual kuih, jual biskut raya, biskut makmur. Kerja kami adalah dusting dengan sugar isi dalam tin. Masa zaman tu tak ada plastik, dia ada tin, orang isi dalam tin. So ini kita guna minyak sapi dan kami masukkan sedikit kita gunakan butter ke margarin ke. Tujuan dia sebab ada orang dia tak suka concentrated taste of minyak sapi. So kita mellowkan dia punya flavor, jadikan dia a bit subtle. So kita campur sikit lah brand-brand lain lah. Chef masukkan saya ke sini. Kawan saya mungkin boleh tolonglah gaul-gaul ke. Boleh, tak ada masalah. Maybe saya rasa kalau ini bahan dia 3 saja. Kalau you perasan, satu lagi. Kalau biskut Arab dalam bahan dia ada dah dimasukkan sugar, gula. So dalam ni bahan dia adalah minyak sapi dan tepung saja ataupun lemak dan tepung saja. Sugarnya berada di luar. Sugarnya di luar dan juga dalam inti tu kalau kurma dah manis dan you cuma gaulkan je lah. Tak payah pakai mesin. Kalau masa zaman saya dulu dia tak ada actual resepi yang ditimbang. Betul. Saya kena tengok dia buat dan saya kena ambil bekas yang dia pakai tu timbang. That's how saya formulatekan this recipe. Baik. Chef, macam saya Sugi, saya suka makan biskut makmur yang bila masuk je dalam mulut dia cair. Apa agaknya tips untuk kita dapatkan biskut lebihkan you punya minyak sapi. Itu tipsnya lah. Dan chef sambil chef gaul bahan-bahan tu, saya nak tanyalah, tadi chef kata dulu-dulu masukkan dalam tin. Saya tahu mak saya selalu cerita bila dah masuk dalam tin tu, dia sorok tin tu supaya anak-anak kat rumah tak makan habis biskut tu. Kalau chef sendiri ada apa-apa memori tak? Kami masa tu memori adalah mak cakap pergi rumah neighbor-neighbor minta tin Milo, tin susu Jumex ke zaman-zaman tu kan. Jadi memang bila kita jalan je masa dekat nak mula bulan puasa tu dah mula jumpa orang je tanya ada tin tak? Seawal berapa bulan ke? Yalah sebab nak berniaga kan. Jadi masa tu tak ada jual barang plastik macam ni. So tin kira kita kena tin hunting lah. Okey, baik. Chef, kalau kita bercakap tentang biskut makmur ni dalamnya adalah kacang. Ini kacang tanah ke? Boleh cerita sikit mengenai kacang ni? Kacang tanah. Kacang tanah you bakar dulu ataupun sangai dulu. Lepas tu grindkan dia. Dan ada icing sugar, gula. Orang tanya berapa banyak gula nak masuk. So depend. Kalau you suka je sweet, you put more sugar, more icing sugar. Tapi kalau you jenis yang tak nak manis sangat sebab luar je ada gula juga. So you taklah sikit saja. So depending on individual. So dah jadi dah. Dah jadi. Nampak lembut sangat Senang kan? Dia tak ada dah. Boleh kita cuba ke? Boleh. Okey. Kita ambil seorang sikit. Okey, bagi ke. Awak dah dua tangan awak dah. Dua-dua saya nak capai, nampak tak? Cuma satu lah. Kalau biasa bila pakai ini agak susah. Kita akan bulatkan dia. Bulatkan dia. Kita gentil bulat. Okey, baik. And then gunakan your thumb. Okey, ni banyak sangat ke chef? Boleh saya? Tak apa. Besar untuk TV tak apalah. Untuk diri sendiri makanlah maksudnya. And then you kena sebab the trick is you buat lubang sebab kita nak masukkan dia punya filling. And then you kalau saya tekan sikit supaya dia tak pecah lah. And then kita cover, tutupkan dia. And then kita gentilkan lagi. Senang je sebenarnya nak buat ni kan chef. Cuma sebab dia ada mula kerja tak licin lah. So kalau you pakai tangan di rumah, kena basuh tangan dulu. Sebenarnya Sugi, inilah dia kegembiraan ataupun keseronokan kalau kita anak-anak kat rumah ramai-ramai kita gentil-gentil, kita masukkan kita punya
kacang ni, sambil-sambil kita masuk kacang ada juga yang masuk mulut. Nanti kan Syira, 20 tahun yang akan datang kalau orang tanya saya memori buat biskut makmur, saya cakap saya buat dengan awak dan Syira. 20 tahun yang akan datang. Dia cuma kalau you pakai tapak tangan dia akan lebih, dia tak ada macam menggerutu lah. Chef, betul ke ni? Okey, boleh. Cuma dia punya trik is nak tutup tu. Ramai orang fail bila part tutup. So bila apa jadi adalah dia punya kacang akan bercampur do. Kalau saya punya tim kadang-kadang yang baru tu bila dia orang masuk memang akan jadi hilang lah dia punya sense feeling dia dah jadi mix dah. Jadi ada tips ke untuk kita nak bagi practice. Okey. Tips dia adalah practice, latihan dan latihan. Chef dah rosak biskut makmur saya. Tak apa, kita tak jadi biskut makmur ni, tapi saya cuba. Tak apa, it's okay. Okey, betul tak? Boleh. Cuma sebab ada plastik kat tangan kan, so dia tak berapa nampak smooth. Okey so ni adalah yang dah jadi. Sedih saya tengok biskut saya, Chef. Sama, saya pun sedih. Dan memang tak jadi. Tak apalah, Chef. Saya... So, ini So, ini yang dah bakar. Kita shortcut lah. Okey. So, ini yang dah bakar. So, the final part, kita dah dengan gula lah. Okey, Chef. Saya nak buat. Saya suka ni. Okey. Kalau yang ini pun memang tak boleh buat, malulah kita. Okey, betul lah, Chef? Betul. Kemudian kita letak mana? Cuma sekarang, letak dekat situ. Cuma. Sekarang ada orang buat version, dia masukkan susu powder, tepung susu. Susu pun masuk sikit dengan ni nak bagi dia lebih lemah, bergantunglah. So itu antara new innovation lah di mana orang sekarang akan keep on buat yang baru mencuba pelbagai ni lah. Okey, ni kuih makmur. Okey, yang di sebelah tu kuih apa lagi yang ada? Yang ini ada, tapi kami ini cookie yang kita bawa lah. Okey, cuma kita ada red velvet. Kita ada cornflake. Cornflake custard. Because ni cornflake custard yang adonan dia soft, pipe atas custard, atas cornflake. Lepas tu kita kepal-kepalkan. Dan saya baru je belajar tadi daripada sahabat saya kat ujung sana. Saya kata bila staff saya buat cornflake, lama-kelamaan dia orang akan mengantuk. Lepas tu sebab dia kata dia orang kepal-kepal. Lepas tu dia cakap kenapa tau? Sebab bila kita buat tangan macam ni, ini adalah satu form of exercise yang akan menyebabkan orang tu jadi relax dan mengantuk. So bila nak buat biskut, jangan buat macam ni. Kita kena carilah cara lain. Baik. Kalau orang di luar sana teringin nak rasa chef punya kuih raya ni, kat mana mereka boleh dapatkan Instagram dan sebagainya? Instagram boleh refer kepada madaboutcake_official. Ataupun di kedai kami di Petaling Jaya di Taman Mayang SS25/35. Itu adalah kedai kami lah. So kalau nak datang boleh, insyaAllah kita ada di sana. Dan kita juga hari ini ada di Shah Alam, di Stadium Melawati. Kita ada event dekat sana. Ada one of our kita punya reseller dekat Dilia Delight. Baik. Dan jumpa kami di salah satu event di KLCC minggu depan. Terima kasih, Chef. Okey, resepi sudah dikongsikan. Apa lagi, cubalah penonton-penonton di rumah. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Jom kita sama buat. Wanita hari ini. Masih bersama kami di Wanita hari ini. Hari ini kita kongsikan kepada anda nostalgia biskut raya. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk baca 1-2 komen di Facebook sekejap saja, iaitu daripada Zinat Man. Katanya kuih makmur bahulu ikan agak-agak kering dan juga kek marble. Kuih bakar bersama tok, tapi sekarang ni tinggal nostalgia saja. Dah tak ada yang pandai buat biskut ini. Dan daripada Rosalinda Rose, katanya memori kita dulu buat kuih raya, kita dulu bakar pakai periuk besar dan oven pakai dapur gas. Kita buat untuk anak-anak je masa kanak-kanak kecil dulu dan untuk kawan-kawan suami kita dulu. Sekarang ni zaman moden pakai oven elektrik. Betul. Okey, baik Syira. Sekarang ini proses seterusnya kita nak buat. Okey, saya kira ini antara biskut yang rajin kita semua buat dekat rumah sebab ianya agak mudah. Boleh juga kita libatkan aktiviti bersama dengan anak-anak, iaitu kita nak buat biskut kuih cornflakes madu bersama dengan saya suka nama puan ni. Puan Huspalita Husin Arif. Kita panggil Puan Huspa boleh ya? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syira. Okey, biskut cornflakes ni macam Syira katakan, rata-rata semua orang pernah buat dan mungkin pandai buat juga. Tapi kita nak tahu daripada Puan Huspa sendiri, apa beza ataupun istimewanya resepi Puan? Okey, mula-mula memang kita akan letak macam biasalah butter, lepas tu honey. Tapi kalau kita nak manis sikit, kita letaklah gula. Boleh gula perang pun boleh, gula custard pun boleh. Ya. Lepas tu kita masak je. Senang sangat masak. Tapi dalam cornflakes ni, kalau kita nak pelbagaikan, kita boleh letak ke kacang yang
kita suka. Macam almond, kuaci kan. Jadi kita pelbagaikanlah macam tu. Jadi dia akan rasa lemak-lemak sikit. Okey. Ada orang dia kisar cornflakes. Untuk buat biskut cornflakes. Biskut cornflakes, kalau cornflakes madu ni dia tak kisar. Kita hanya macam ramas-ramas je macam tu sikit. Kita pecah-pecahkan je lah. Jadi dia senang nak masuk dalam cup. Okey, baik. Ini dah boleh ramas ke? Boleh. Saya ramas boleh ya? Ya, boleh. Tolong. Okey, baik. Macam mana pula? Ini lepas ramas-ramas boleh terus masuk je? Boleh terus masuk butter dengan ya. Okey, saya biar Syira buat. Okey, nanti kan saya buat sekali tak jadi pula kan. Okey, tapi nak tanya Puan Huspa juga. Antara kenangan Puan lah buat biskut raya ketika kecil dahulu. Selalunya saya dengan arwah mak saya kan, kami lepas sahur tu kami akan mula buat biskut raya. Lepas sahur tak tidur dah. Sampai tengah hari akan buat biskut raya. Okey, antara biskut yang dibuat ataupun kuih yang dibuat? Mazola. Cornflakes ni memanglah wajib lah. Budak-budak suka. Masa tu kan budak-budak saya pun sukalah. Okey. Saya nak tanya, guna awan hitam tu ke? Guna awan kecil je dulu. Awan kecil hitam je dulu. Bukan awan butterfly ya? Tak, bukan. Tapi tadi macam komen yang dikongsikan ada yang guna periuk sahaja. Ya, betul. Kan? Okey, Syira, macam mana tu? Dah boleh sekarang ni? Kita dah cukup pecah ke belum? Dah cukup. Itu hancur sikit. Tapi tak ini hancur sikit. Boleh je. Boleh. Okey, jom kita masukkan. So yang ni kita akan tunggu macam suam sikit kan? Lepas dah suam kita akan masuk dalam ni, dalam adunan cornflakes ni. Baik. Okey, lepas tu Syira tolong kacau je bagi semua sekata. Saya kacau guna ini lah ya? Boleh macam tu je. Okey, sambil Syira kacau tu nak tanya juga biskut lain yang mudah disediakan. Okey, kalau biskut yang mudah disediakan ni kan, macam ini cornflakes itu pun mudah. Yang mana yang atas sekali tu. Itu hanya kita campur butter, gula dan tepung. Itu apa nama cornflakes tu? Itu cornflakes cranberries. Kita letak orang kata buah kering dalam. Buah kering di dalam. Okey. Itu pun senang juga. Suruh saya makan je. Sugi nak rasa tu Sugi. Tak apa nanti kita rasa sama-sama. Petang dia akan jadi macam tu. Betul. Okey, baik. Okey, lepas tu Syira boleh ambil cup. Yang ni aktiviti dengan anak-anak seronok lah. Seronok ni anak-anak kecil kan. So, isi je. Syira isi dengan yang ni. Baik. Ambil macam ni saja. Ya, ambil macam tu saja Syira. Kemudian kita isikan. Bolehlah siapa tahun ni pergi beraya dekat rumah Syira. Macam saya akan hidangkan kepada anda cornflakes madu yang paling mudah. Paling mudah. Okey. Lepas tu kalau Syira nak letak atas cherry boleh letak. Ataupun manik-manik ni pun boleh letak juga. Okey, baik. Dan Puan Huspa di hadapan ni ada pelbagai jenis biskut dan kalau mereka yang sedang menonton sekarang ni ingin membuat tempahan, apakah laman IG-nya? Boleh pergi ke IG saya Cheezylogy. Okey, Cheezylogy. Masih menerima tempahan? Masih menerima tempahan? Ya, sampai sekarang. Okey. Sampai malam kami buat. Baik. Jadi bolehlah terus beli. Saya nak cuba pula. Silakan Sugi. Sambil-sambil tu saya rasa dekat TikTok ada lagi macam-macam resepi ataupun kuih yang dikongsikan. Jadi apa kata anda saksikan dahulu kompilasi di TikTok. Cukup ke ni? Cukup. Syawal indah ini. Raya, 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 raya. Selamat hari raya. Kami ucapkan kepada satu dunia. berkongsi resepi biskut dan juga kuih raya. Ini antara favourite lah. Sangat-sangat favourite. Sesiapa pun akan suka biskut ni. Biskut chocolate chips. Kita bersama dengan Puan Eri. Puan Eri Razi. Butter. Oh, right. Puan Eri nak tak sabar ni. Hari ni kita nak buat tutorial tentang cap.
Cak chocolate chip. Chocolate chip. Cak chocolate chip. Sebab dia senang sangat-sangat nak buat. You cak dah siap. Okey, saya dah cak. Dah siap. Okey, wow. Okey, silakan Puan Erin. Okey, so ingredient dia senang saja. Kita perlukan tepung, mentega, telur, gula. So untuk chocolate chip the best lah. I find the best is you guna light brown sugar atau brown sugar. Okey, baik. Itu tips tu. Ya, itu tips. You akan dapat chocolate chip yang lebih rasa dia kena dengan coklat. So satu lagi, kalau instead of using vanilla, you pakai coffee. Baik. Sambil-sambil tu kita buat boleh ke? Alright. Boleh. Okey. So ni bahan-bahannya kan. Siapa nak tahu tutorial boleh masuk kita punya media sosial, TikTok ataupun Instagram Bread and Butter. Dia akan buat isi baik. But setelah you adun ni, ini adalah basic recipe. Okey, from this recipe you boleh buat. Yang ini adalah chocolate chip. Dah ada batter. Dah ada batter dia. Okey. You boleh buat matcha. Okey. Matcha sedap ni. Yes. You boleh buat red velvet juga, tapi yang ini kita ada dark chocolate. Okey, so bahan asasnya sama sahaja. Sama sahaja. So macam ni cakap tadi, benda yang paling penting adalah tepung, brown sugar, mentega, yang ni dicairkan. It depends. Kalau you nak buat yang rangup, you ambil yang tak cair. Tapi kalau you nak soft cookies, you buat yang cair. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apakah fungsi pumpkin seeds kat sini? Okey, macam ni cakap tadi, kita ada macam-macam flavor. Betul? So it's up to you. Basic dia, nama dia pun chocolate chip. Kita kena ada chocolate chip. Betul? Okey. Tapi dia punya tambahan tu yang lain-lain. You suka apa? Maksudnya ikut cita rasa masing-masing. So I cakap ini adalah basic sahaja. So you nak letak pumpkin seed, you nak letak walnut, you nak letak pecan. It's really up to you. Sebab contoh. Puan Erin, sambil-sambil tu saya ambil yang ni. Boleh. Puan Erin, tadi Puan katakan kita cak-cak saja kita dah siap. Berapa lama selalunya kita Kenapa I cakap you cak-cak je boleh siap? Because this recipe you boleh ambil, you simpan dalam tub, you boleh frozen kan up to 3 months. So kalau you nak pakai later, kalau tiba-tiba orang datang, kuih raya tak ada. Kan? So you boleh terus defrostkan dia and then you boleh terus moldkan dan bake. Wow, idea yang sangat-sangat bagus. Dan bakar heat dia berapa? Heat dia 180 at 10 minutes. Okey, hanya 10 minit. Okey, tadi katanya kalau mereka you tak payah pun macam ni. Tak payah. You tak masalah pula. Sebab bila you keluar frozen, macam saya cakap, dia ada dua. Ada sama you nak crispy ataupun you nak soft. Selalu orang suka soft cookie kalau yang kalau you nak soft, you biar bulat macam ni, you masuk terus dalam oven. Kalau you buat macam ni, dia akan jadi crispy lah. Okey, sebab tu saya kena masuk tutorial tadi. Saya tak tahu nak buat. Jadi kongsikan IG, Facebooknya. Kita punya IG dengan TikTok, kita lebih aktif di IG dan TikTok. Ada Bread and Butter by Erin. Silalah cak-cakkan diri anda kat situ. Okey, dah siap tu, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Cantik ya hasilnya. Saya nak pecahkan satu ni depan skrin ni. Ini yang chewy. Ini yang chewy. Okey. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. Bolehlah anda di rumah cuba. Dan saya dah penat ni Syira, saya nak peluh. Apa kata kita berehat seketika. Thank you. Terima kasih banyak. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih lagi bersama kami di Wanita Hari Ini. Jika sebelum rehat tadi anda dah lihat kami menggentil, menguli-uli kata orang chocolate chip ini. Dan saya nak tunjukkan inilah hasilnya selepas ia dibakar, betul? 10 minit sahaja. Cak-cak siap. Ya, cak-cak siap. Puan Erin, saya nak tanyalah. Yang ini Syirah buat. Yang ini saya buat. Yang mana lagi eloklah, cantik sikit? Actually dua-dua pun cantik. Dua-dua elok. Dua-dua cantik. Janganlah banding memanding. Tak payah. Biskut raya tak payahlah banding-banding. Kalau nak bandingkan baju siapa lagi cantik, okay. Tak perlu. Okey, baik, dan itulah perkongsian kita pada hari Isnin nanti. Topiknya adalah banding membanding. Saya rasa tak perlulah macam Syirah katakan, biskut awak lagi cantik daripada biskut saya, ke baju cantik. Awak lagi elok, ke kereta awak lagi elok, ke apa-apa pun tak payahlah banding-banding. Kalau nak membandingkan untuk menaikkan motivasi, mendapatkan inspirasi, itu tak apa. Inspirasi itu tak apa. Baik, sampai di sini sahaja siaran hari Sabtu hari ini. Syirah, saya rasa sangat-sangat gembira hari ini, belajar banyak mengenai saya juga cara sangat buat gembira. biskut. Betul. Okay. Jadi kami harapkan agar apa saja perkongsian kami hari ini dapat memberi idea kepada ibu-ibu di luar sana yang masih lagi berfikir nak buat biskut apa ni. Mungkin ini anda boleh cuba start hari ini, boleh beli peralatan dan sebagainya untuk kita cuba buat biskut. Terima kasih Puan Erin dan terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jumpa lagi pada hari Isnin. Jangan banding membanding. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Okey, konflik. Di sini